Kejatuhan Kesultanan Melaka 1511 titik permulaan penjajahan Barat di Tanah Melayu. Kejatuhan penaklukan Melaka oleh Portugis merupakan salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah alam Melayu. Peristiwa ini bukan sahaja menandakan berakhirnya kegemilangan Kesultanan Melaka sebagai kuasa maritim utama di Asia Tenggara, malah menjadi titik permulaan kepada campur tangan dan penjajahan kuasa Barat di Tanah Melayu. Pada tahun 1511, armada Portugis yang dipimpin oleh Afonso de Albuquerque berjaya menawan Melaka selepas beberapa siri serangan yang sengit terhadap pemerintahan Sultan Mahmud Syah. Melaka sebelum kejatuhannya merupakan sebuah empayar perdagangan yang amat kaya dan strategi. Kedudukannya di selat Melaka menjadikannya pusat perdagangan antara bangsa yang menghubungkan pedagang dari Cina, India, Timur Tengah, dan Nusantara. Kekayaan dan pengaruh Melaka telah menarik perhatian kuasa-kuasa asing, khususnya Portugis yang ketika itu sedang giat meluaskan pengaruh perdagangan dan agama Kristen di timur. Kejatuhan Melaka bukan berlaku secara tiba-tiba, sebaliknya berpunca daripada gabungan faktor dalaman dan luaran, kelemahan pentadbiran, perebutan kuasa, pengkhianatan pembesar, serta kekuatan ketenteraan Portugis telah membuka jalan kepada penaklukan tersebut. Peristiwa ini memberi kesan besar terhadap politik, ekonomi, dan sosial alam Melayu selama berabad-abad. Karangan ini akan menghuraikan secara kronologi dan berfasa mengenai latar belakang kegemilangan Melaka, kedatangan Portugis, proses penaklukan, faktor kejatuhan, serta kesan besar yang lahir daripada peristiwa bersejarah tersebut, kebangkitan dan kegemilangan Kesultanan Melaka. Penubuhan Kesultanan Melaka. Penubuhan Kesultanan Melaka bermula apabila para Meswara membuka sebuah penempatan di pesisir pantai Selat Melaka sekitar tahun ke-1400. Menurut sejarah, para Meswara merupakan seorang putra dari Palembang yang melarikan diri akibat serangan Majapahit sebelum tiba di Temasek dan akhirnya membuka Melaka. Kedudukan Melaka yang strategik menjadikannya pelabuhan penting bagi perdagangan antar bangsa. Kapal-kapal dagang dari Arab, China, India, dan Kepulauan Melayu singgah di Melaka untuk menjalankan aktiviti perdagangan. Faktor geografi ini membantu Melaka berkembang menjadi kuasa perdagangan utama dalam masa yang singkat. Selepas memeluk Islam, para Meswara dikenali sebagai Sultan Iskandar Syah. Islam kemudiannya berkembang pesat di Melaka dan menjadi asas penting dalam sistem pemerintahan kesultanan. Melaka juga menjadi pusat penyebaran agama Islam di alam Melayu. Sistem pentadbiran yang kukuh. Kejayaan Melaka banyak bergantung kepada sistem pentadbiran yang tersusun. Melaka mengamalkan sistem pembesar 4 lipatan yang terdiri daripada bendahara, penghulu bendahari, temenggung, dan laksamana. Antara tokoh paling terkenal ialah Tun Perak yang memainkan peranan besar dalam mengukuhkan kerajaan Melaka. Kebijaksanaan beliau dalam pentadbiran dan diplomasi menjadikan Melaka dihormati oleh kerijen-kerijen lain. Selain itu, Melaka mempunyai undang-undang tersendiri seperti Hukum Kanun Melaka dan Andang-Endang Laut Melaka. Undang-undang ini membantu menjaga keamanan dan kestabilan perdagangan Melaka sebagai pusat perdagangan dunia. Pada abad ke-15, Melaka berkembang menjadi entrepot perdagangan terbesar di Asia Tenggara. Pedagang dari pelbagai negara datang membawa rempah, sutera, emas, tembikar, dan pelbagai barang dagangan lain. Melaka menawarkan pelbagai kemudahan kepada pedagang asing seperti gudang penyimpanan, sistem cukai yang adil, dan perlindungan keselamatan. Pemerintah Melaka juga menjalinkan hubungan diplomatik dengan Cina yang membantu melindungi Melaka daripada ancaman Siam dan Majapahit. Kejayaan ekonomi Melaka menyebabkan ia dikenali sebagai Venice of the East. Kekayaan inilah yang kemudiannya menarik perhatian Portugis. Kedatangan Portugis ke timur. Kebangkitan Portugis sebagai kuasa maritim. Pada abad ke-15, Portugal muncul sebagai kuasa maritim yang agresif. Mereka berusaha mencari jalan laut ke timur bagi mendapatkan remparatus secara terus, tanpa bergantung kepada pedagang Arab dan Venice. Tokoh penting dalam usaha pelayaran Portugis ialah Putra Henry the Navigator yang menggalakkan penerokaan laut. Portugis percaya bahwa penguasaan perdagangan rempah akan membawa kekayaan besar kepada negara mereka. Pada tahun 1498, Vasco da Gama berjaya tiba di India melalui Tanjung Harapan di Afrika. Kejayaan ini membuka jalan kepada Portugis untuk meluaskan pengaruh ke Asia. Matlamat Portugis di timur. Portugis mempunyai 3 matlamat utama di timur. 1. Menguasai perdagangan rempah ratus. 2. Menyebarkan agama Kristen. 3. Melemahkan kuasa Islam dalam perdagangan antar bangsa. Melaka menjadi sasaran utama kerana
Ia merupakan pusat perdagangan Islam yang penting. Portugis percaya bahwa jika Melaka dapat ditawan, mereka akan menguasai laluan perdagangan Asia Tenggara. Hubungan awal Portugis dan Melaka. Pada tahun 1509, armada Portugis pertama tiba di Melaka, di bawah pimpinan Diogo Lopes de Sequeira. Pada awalnya, kedatangan mereka disambut baik oleh Sultan Mahmud Shah. Namun, hubungan menjadi tegang apabila pedagang Muslim memberi amaran bahwa Portugis mempunyai niat jahat. Akibatnya, beberapa orang Portugis ditangkap dan Sequeira terpaksa melarikan diri. Insiden ini menyebabkan Portugis berdendam terhadap Melaka dan mula merancang serangan besar-besaran. Persediaan Portugis menyerang Melaka, Afonso de Albuquerque, dan strategi penaklukan. Selepas kegagalan Sequeira, Portugis menghantar Afonso de Albuquerque untuk menawan Melaka. Albuquerque merupakan seorang panglima perang yang berpengalaman. Beliau memahami bahwa Melaka sangat penting untuk menguasai perdagangan Asia. Oleh itu, beliau merancang serangan dengan teliti. Pada tahun 1511, Albuquerque tiba di Melaka dengan armada besar yang terdiri daripada kapal perang, meriam, dan askar terlatih. Kekuatan tentara Portugis. Tentara Portugis mempunyai kelebihan teknologi ketenteraan yang jauh lebih modern. Mereka menggunakan meriam besar, senapang, dan kapal perang yang kuat. Selain itu, askar Portugis mempunyai pengalaman dalam peperangan laut dan penaklukan kota-kota di India serta Timur Tengah. Sebaliknya, tentara Melaka masih banyak bergantung kepada senjata tradisional seperti keris, tombak, dan panah. Kelemahan dalaman Melaka. Walaupun Melaka kaya dan terkenal, terdapat beberapa kelemahan dalaman yang melemahkan kerajaan. Perebutan kuasa pembesar. Berlaku konflik antara pembesar dan ketidakstabilan politik dalam istana. Sesetengah pembesar lebih mementingkan kepentingan sendiri berbanding mempertahankan kerajaan. Pengkhianatan. Mengkhianatan, terdapat unsur pengkhianatan daripada pedagang asing dan individu tertentu yang membantu. Portugis mendapatkan maklumat mengenai pertahanan Melaka. Kelemahan, ketenteraan. Melaka kurang bersedia menghadapi serangan modern Portugis. Walaupun mempunyai ramai tentara, mereka tidak setanding dari segi teknologi perang. Serangan Portugis terhadap Melaka. Serangan pertama. Pada Juli 1511, Portugis melancarkan serangan pertama ke atas Melaka. Pertempuran berlaku dengan sengit di sekitar jambatan dan pelabuhan. Tentara Melaka memberikan tentangan hebat. Hulu Balang Melayu berjuang mempertahankan kota menggunakan senjata tradisional dan gajah perang. Walau bagaimanapun, Portugis berjaya menguasai beberapa kawasan penting. Serangan kedua dan kejatuhan Melaka. Pada Agustus 1511, Albuquerque melancarkan serangan kedua yang lebih besar. Portugis menggunakan meriam untuk memusnahkan kubu pertahanan Melaka. Serangan berterusan menyebabkan pertahanan Melaka semakin lemah. Akhirnya, Portugis berjaya menembusi kota dan menguasai istana. Sultan Mahmud Shah terpaksa berundur ke Muar sebelum bergerak ke Pahang dan akhirnya Johor. Dengan itu, Melaka secara rasmi jatuh ke tangan Portugis pada tahun ke-1511. Faktor-faktor kejatuhan Melaka. Faktor dalaman. Kepimpinan yang lemah. Selepas era kegemilangan Tun Perak, pentadbiran Melaka menjadi semakin lemah. Sultan Mahmud Shah menghadapi pelbagai masalah dalaman dan gagal menyatukan pembesar. Rasuah dan perebutan kuasa. Sebahagian pembesar bersikap tamak dan mementingkan diri sendiri. Konflik dalaman menjejaskan kestabilan kerajaan. Ketidakcekapan pertahanan. Pertahanan Melaka tidak cukup kuat untuk menghadapi teknologi modern Portugis. Faktor luaran. Kekuatan teknologi Portugis. Portugis memiliki senjata modern seperti meriam dan kapal perang besar. Sokongan perisik dan pengkhianat. Portugis memperoleh maklumat penting daripada individu yang tidak setia kepada Melaka. Strategi ketenteraan Portugis. Albuquerque menggunakan strategi perang yang tersusun dan agresif. Kesan kejatuhan Melaka. Bermulanya penjajahan Barat. Kejatuhan Melaka dianggap sebagai permulaan penjajahan Barat di tanah Melayu. Selepas Portugis, kuasa Barat lain seperti Belanda dan British turut datang ke alam Melayu. Peristiwa ini mengubah lanskap politik rantau ini selama beratus-ratus tahun. Kemerosotan perdagangan Melaka. Ramai pedagang Muslim berpindah ke pelabuhan lain seperti Aceh, Johor, dan Brunei kerana tidak mahu berdagang dengan Portugis. Akibatnya, Melaka kehilangan status sebagai pusat perdagangan utama. Kebangkitan kerajaan baharu. Walaupun Melaka jatuh, warisan Kesultanan Melayu tidak lenyap. Sultan Mahmud Shah dan pengikutnya menubuhkan kerajaan baharu di Johor. Penubuhan Kesultanan Johor menjadi kesinambungan warisan Kesultanan Melaka. Penyebaran pengaruh Barat. Portugis memperkenalkan budaya, seni bina,
dan sistem ketenteraan Barat di Melaka. Mereka juga menyebarkan agama Kristian. Kesan budaya Portugis masih dapat dilihat hingga hari ini, khususnya dalam komunitas Rani di Melaka. Penentangan terhadap Portugis. Serangan balas Sultan Mahmud Syah. Selepas berundur, Sultan Mahmud Syah tidak pernah mengalah. Baginda beberapa kali Kuba merampas semula Melaka. Namun, cobaan tersebut gagal karena Portugis mempunyai pertahanan yang kuat. Ancaman Aceh. Perang Aceh Portugis menyaksikan kerajaan Aceh menyerang Portugis di Melaka bagi menguasai perdagangan Selat Melaka. Aceh muncul sebagai kuasa Islam yang Kuba menggantikan pengaruh Melaka. Belanda menawan Melaka. Pada tahun 1641, penawanan Melaka oleh Belanda berlaku apabila Belanda dengan bantuan Johor berjaya mengalahkan Portugis. Ini menandakan berakhirnya pemerintahan Portugis di Melaka selepas lebih 130 tahun. Warisan dan pengajaran daripada kejatuhan Melaka. Kepentingan perpaduan. Kejatuhan Melaka menunjukkan bahwa perpecahan dalaman boleh melemahkan sesebuah negara. Perpaduan antara pemerintah dan rakyat amat penting untuk mempertahankan kedaulatan, kepentingan teknologi, dan ketenteraan. Melaka tewas sebahagiannya karena ketinggalan dalam teknologi perang. Sesebuah negara perlu sentiasa maju dalam bidang pertahanan. Kepentingan kepimpinan bijaksana. Era kegemilangan. Melaka banyak bergantung kepada pemimpin bijaksana seperti Tun Perak. Kepimpinan yang lemah boleh membawa kepada kehancuran negara. Simbol ketahanan bangsa Melayu. Walaupun Melaka jatuh, semangat perjuangan orang Melayu tidak pernah padam. Kesultanan Johor dan kerajaan Melayu lain meneruskan warisan Melaka. Sebagai kesimpulan, kejatuhan Kesultanan Melaka merupakan titik perubahan besar dalam sejarah tanah Melayu. Penaklukan oleh Portugis bukan sahaja menamatkan kegemilangan Melaka sebagai empayar perdagangan terulung, malah membuka jalan kepada penjajahan Barat di rantau ini. Kejatuhan tersebut berlaku akibat gabungan kelemahan, dalaman, dan kekuatan luaran Portugis. Konflik politik, pengkhianatan, dan kelemahan pertahanan melemahkan Melaka. Manakala Portugis pula memiliki teknologi dan strategi perang yang lebih maju. Walaupun Melaka jatuh, warisan Kesultanan Melayu Melaka terus hidup melalui kerajaan-kerajaan penerus seperti Johor. Sejarah ini menjadi pengajaran penting mengenai kepentingan perpaduan, kepimpinan dan kekuatan pertahanan dalam mempertahankan kedaulatan negara. Peristiwa 1511 juga mengingatkan bahwa penjajahan asing sering bermula melalui penguasaan ekonomi dan perdagangan sebelum berkembang menjadi penguasaan politik. Oleh itu, memahami sejarah kejatuhan Melaka amat penting agar generasi masa kini dapat menghargai kemerdekaan dan mempertahankan kedaulatan negara daripada sebarang bentuk ancaman luar.